Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Izan bin Ahmad merupakan guru yang akan mengajar subjek geografi di Maktab Sultan Abu Bakar. Sedikit tentang biodata diri saya dilahirkan di Batu Pahat, Johor, mendapat pendidikan menengah di Sekolah Tinggi Batu Pahat bermula dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia dalam bidang ilmu kemanusiaan, pengkhususan dalam mata pelajaran geografi dan minor dalam pengajian pembangunan. Kemudian saya melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan dengan mengikuti kursus di Maktab Raja Melewar Seremban Negeri Sembilan dan mula bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelang Patah pada tahun 1997 sehingga 2013. Bermula 2014, saya mula berkhidmat di Maktab Sultan Abu Bakar dan ditugaskan untuk mengajar tingkatan 6. Jadi saya akan terangkan seberingkas tentang mata pelajaran geografi yang saya akan ajar. Okay. Mata pelajaran ini akan diajarkan dalam kelas jurusan kemanusiaan iaitu di tingkatan 6 etika. Jadi kalau pelajar masuk kelas ini akan belajar subjek ini, geografi bersama-sama dengan subjek pengajian perniagaan, ekonomi serta pengajian am. Okey, baiklah. Pengenalan tentang subjek geografi. Mata pelajaran geografi tingkatan 6 diwujudkan untuk menyediakan pelajar yang mampu menghadapi cabaran hidup masa kini dan untuk kesejahteraan diri khasnya dan masyarakat amnya. Apa itu bidang geografi? Jadi sedia maklum, geografi ini adalah berkaitan dengan kajian bumi. Maksud geografi itu kajian bumi. Jadi bidang kajian ini meliputi segala aspek iaitu dari segi ruangan, manusia sebagai kehidupan, hubungan antara manusia beserta dengan ruangan, isu alam sekitar yang berlaku serta isu ekonomi yang berlaku pada masa kini. Subjek ini menggabungkan ataupun menggunakan banyak disiplin ilmu lain. Ya, oleh itu, dalam pengajiannya, pelajar akan sering berjumpa dengan istilah atau konsep sains. Okay? Dan menggunakan pelbagai bukti-bukti saintifik untuk memudahkan sesuatu isu atau topik itu dipahami. Okey, sukatan geografi semester 1. Pelajar akan mengikuti 3 semester keseluruhannya dan untuk geografi semester 1 ni kita kenali juga tingkatan 6 rendah lah pada masa ni. Jadi dalam geografi kertas 1 atau semester 1 ini, pelajar akan mempelajari 4 tema iaitu 2 tema daripada geografi fizikal dan 2 tema daripada geografi manusia. So kita lihat tema yang pertama adalah tentang sistem bumi iaitu kajian tentang bumi di dalam sistem suria. Okay, kita akan mengkaji juga tentang tenaga matahari yang dipancarkan dari matahari ke bumi dan bagaimana digunakan oleh kehidupan di bumi. Seterusnya yang kedua adalah tema sistem geopologi iaitu kajian tentang proses-proses yang berlaku di muka bumi ini sehingga membentuk apa yang kita nampak pada hari ini, contohnya kejadian gunung, sungai, daratan dan sebagainya. Jadi fokus kajian kita adalah tentang landscape di kawasan tropika lembap di mana dia banyak dipengaruhi oleh proses-proses hulu hawa yang kita akan belajar nanti. Seterusnya kajian kita adalah tentang bagaimana sistem geologi tersebut mempunyai kaitan dengan manusia. Okay. Kita akan berfokus kepada bentuk semula jadi seperti sungai, gunung dan sebagainya itu dan apa kaitan dengan aktiviti manusia pada hari ini. Okey, untuk geografi manusia, kita juga akan belajar 2 tema iaitu tema penduduk.
tentang kajian taburan penduduk, apa itu penduduk, bagaimana penduduk boleh bertambah, serta proses-proses migrasi yang berlaku pada masa dahulu hingga kini, serta macam mana manusia atau penduduk menggunakan sumber alam untuk kelangsungan hidup mereka. Dan tema yang kedua adalah tentang transformasi desa dan perpadaran, iaitu kajian bagaimana sesebuah pertempatan awal berkembang daripada desa menjadi pekan dan seterusnya menjadi bandar. Okey. Seterusnya kajian kita adalah tentang bandar dan proses-proses perpadaran yang berlaku, iaitu tentang bagaimana bandar itu mempunyai fungsi ataupun peranan tertentu dalam sesebuah negara. Okey, dalam semester 2, pelajar juga akan belajar 4 tema, iaitu 2 tema fizikal dan juga tema kemanusiaan. Untuk tema fizikal, yang pertama adalah tentang sistem atmosfera, iaitu kajian tentang apa yang berlaku dalam atmosfera kita dari segi unsur-unsur cuaca seperti hujan, angin, suhu, awan dan sebagainya. So di situ kita akan mengenal pasti bahawa itu adalah ciri-ciri cuaca dan juga iklim. So kajian seterusnya adalah tentang bagaimana atmosfera itu, sistem atmosfera itu mempengaruhi kegiatan manusia. Okay? Dia akan kita lihat dari segi contohnya perubahan iklim, okay? Contohnya suhu yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Kemudian kajian kita tentang kesan terhadap iklim bandar. Jadi di bandar ni sebenarnya ada iklim juga dan mengkaji tentang suhu, hujan, kepasan dan sebagainya lah. Itu di kawasan bandar. Kemudian untuk tema yang keempat adalah tentang sistem hidrologi, iaitu tentang bagaimana fasa air wujud di muka bumi kita. Ada 3 fasa air, daripada cecair, wap ke berpejal. Kajian akan diteruskan dengan mengkaji tentang kitaran hidrologi, bagaimana fasa-fasa air itu berubah mengikut lokasi, tempat, ketinggian dan sebagainya. Seterusnya kita akan mengkaji bagaimana edaran air tanah berlaku, iaitu air yang turun ke muka bumi akan diserap ke dalam tanah. So ke mana air itu akan pergi. So kita akan kaji sama ada air itu bergerak ataupun wujud statik di satu tempat saja. Kajian seterusnya adalah tentang imbangan air, iaitu kajian tentang penilaian kepasan sama ada dia mencukupi ataupun berlebihan ataupun berkurangan. Ini kita kenali sebagai lebihan air ataupun kurangan air, ataupun dengan perkataan yang mudah, fenomena banjir dan fenomena kemarau. Seterusnya, kita akan kaji bagaimana hidrologi ini penting kepada manusia. Okay, kita akan melihat bagaimana manusia mengambil faedah daripada sistem hidrologi, contohnya dari segi hujan yang banyak, aliran sungai yang laju dan sebagainya. Okay. So, seterusnya adalah tentang geografi manusia, masih dalam semester 2. Dalam semester 2, dua tajuk geografi manusia. Yang pertama, pembangunan ekonomi dan alam sekitar, iaitu kajian tentang sektor-sektor ekonomi yang wujud dalam sebuah negara. Untuk bahagian ini, dia akan fokus kepada negara kita, Malaysia. Dia akan mengkaji tentang bagaimana proses aktiviti ekonomi itu berlaku dalam tajuk proses pembangunan ekonomi, serta apakah kesannya terhadap alam sekitar serta langkah-langkah mengatasinya. Untuk tema yang kedua adalah tentang globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau, iaitu kajian tentang bagaimana ekonomi berlangsung di seluruh dunia dan apakah sumbangan ataupun berkaitan dengan negara kita Malaysia. Kemudian kita akan mengkaji bagaimana negara kita beserta negara-negara lain wujud dalam satu bentuk blok ekonomi dan saling berhubungan dengan blok-blok ekonomi dunia yang lain. Itu dalam aspek kerjasama serantau. Kemudian dalam tajuk segitiga pertubuhan, kita akan mengkaji bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN untuk membangunkan negara mereka dari segi ekonomi, iaitu contohnya dengan mewujudkan segitiga pertumbuhan ekonomi di beberapa tempat di seluruh Asia Tenggara. Dan tajuk yang terakhir sekali adalah tentang hubungan Malaysia dengan negara luar,
iaitu kajian tentang bagaimana kita mempunyai prinsip ataupun pendirian apabila berhubungan dengan negara luar. Dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana amalan Zohman diamalkan oleh negara kita. Seterusnya, dalam semester 3, pelajar akan belajar 2 tema dalam sistem dalam sistem fizikal dan 1 tema dalam geografi manusia. Ya. Okay, untuk sistem ekologi yang di dalam geografi fizikal, antara fokusnya adalah mengkaji ekologi dan ekosistem yang wujud pada masa kini serta konsep rantaian dan siratan makanan. Okay. Kemudian kita akan mengkaji tentang kita nutrien dalam ekosistem, dan akhir sekali adalah tentang sistem ekologi dengan manusia, iaitu bagaimana berkaitan antara manusia dan sistem ekologi ini berlangsung dalam keadaan yang optimal ataupun dalam keadaan yang normal. Tema yang ke-6 iaitu saling kebergantungan sistem. Dalam tema ini kita akan mengkaji hubungan antara sistem, ada 4 sistem, iaitu sistem fizikal serta sistem gunaan manusia. Itu bagaimana manusia gunakan apa yang berlaku, apa yang ada di sekitar mereka untuk kehidupan mereka. Dan akhir sekali adalah tentang pemeliharaan alam sekitar. Okey, slide seterusnya adalah berkenaan tema yang kelima ataupun yang ada dalam geografi manusia. Dalam semester 3 kita hanya belajar satu saja pelajar, iaitu impak alam sekitar dan pengurusannya. Kita akan mengkaji bagaimana manusia memberi kesan terhadap alam sekitar serta menilai impak sosial ataupun impak fizikal yang berlaku serta apakah langkah-langkah pengurusan yang telah dijalankan untuk mengatasi masalah jika berlaku. Seterusnya, ini adalah senarai beberapa IPT yang menggunakan atau memerlukan pelajar mempunyai kesan yang baik dalam pelajaran geografi. Antaranya ialah SM, KM, MS, UMAS dan ITM. Itu yang utamalah. Mungkin yang terkini ada lagi fakulti diwujudkan atau ada universiti yang mewujudkan fakulti baru untuk menggunakan subjek geografi. Seterusnya kita akan lihat tentang skim pentaksiran mata pelajaran geografi. Pelajar akan menghadapi peperiksaan untuk semester. Jadi 941 itu adalah kertas soalan geografi untuk semester 1. Kertas soalannya akan mewakili 80 markah keseluruhan dan wajaran 32%. Wajaran ini akan digabungkan dengan wajaran SEM 2 serta SEM 3 campur dengan wajaran kerja khusus atau kerja lapangan. Kalau kita akan dapat nilai sebenar selepas pelajar mendapat markah atau keputusan SEM 3 nanti. Jadi masa untuk peperiksaan SEM 1 dan SEM 2 adalah selama 2 jam sahaja. Ini adalah skim peperiksaan untuk semester 2. Di mana pelajar boleh lihat situ dia punya wajaran dan juga markah serta masa peperiksaan masih sama. Untuk semester 3, pelajar akan menduduki peperiksaan juga tetapi pada wajaran yang lebih rendah iaitu 16%. Dan satu lagi, pelajar akan menjalankan kajian lapangan ataupun kajian kerja khusus yang mewakili 20% daripada keseluruhan wajaran. Ini akan dilaksanakan selama 3 hingga 4 bulan. Jadi dalam masa pelajar menjalankan kerja khusus, pelajar juga akan belajar mengikuti sukatan
dan ada peperiksaan. Jadi semester 3 apa yang akan agak singgung. Okay. Seterusnya itu akan tunjukkan bentuk atau rupalah kertas soalan. So itu adalah pusat hadapan, itu tahun peperiksaan dan di sebelahnya itu adalah bentuk soalan struktur yang pelajar perlu jawab. Okay. Okay. Slide ini adalah tentang bentuk kertas ataupun bahagian soalan esei. Kalau lihat di situ ada 2 soalan, 2 dan 3. Baca arah betul-betul dan pelajar akan didapati boleh menjawab soalan 2 atau jawab soalan 3 A atau B. Jadi pelajar akan jawab satu soalan sahaja. Okay. Baca arahan setiap kali berjumpa dengan bahagian ataupun soalan yang baru. Okay, seterusnya. Okay, panduan menjawab soalan struktur. Okay, soalan ini terdapat dalam semua kertas 1, 2 dan 3. Cuma untuk kertas 1 dan 2 ada 2 soalan diberi. Untuk kertas 3 ada 4 soalan struktur sahaja yang pelajar perlu jawab. Okay, itu adalah pembahagian markah. Kalau soalan jenis soalan konsep, markah yang boleh diberi paling sedikit 2, paling banyak ialah 4 markah. Manakala soalan jenis-jenis lain, markahnya bermula daripada 2 hingga 6. Kadang-kadang ada tahun untuk keluar soalan 1 markah untuk setiap yang ditanya. Jadi kita kena bersedia dengan apa saja kemungkinan. Kemudian panduan menjawab soalan esei. Soalan esei terbagi kepada 2 bentuk, iaitu soalan jenis terbuka dan soalan jenis tertutup. Soalan jenis terbuka, soalan ini tidak menyatakan berapa banyak isi pelajar perlu tulis. Tapi soalan tertutup, pada soalan itu telah dinyatakan. Kalau dilihat di situ, uraikan 5 faktor mempengaruhi penjingkiran. Maksudnya pelajar hanya perlu menulis 5 perenggan isi beserta uraian. Jika pelajar menulis 6, maka yang ke-6 itu tidak dikira walaupun betul atau tepat. Okey, seterusnya kita akan lihat slide tentang bentuk soalan esei. Okay. Bentuk soalan esei ni ada banyak pelajar. Ada sekurang-kurangnya 8 bentuk. So bentuk-bentuk ini perlu difahamkan dengan jelas tentang cara memahami arahan ataupun kata kunci serta memahami objek ataupun persoalan yang dinyatakan. So di situ setiap bentuk soalan itu telah dinyatakan apa yang pelajar perlu lakukan dari segi penulisannya nanti. Okay, saya lihat bentuk yang ke-5, yang ke-6, yang ke-7 dan yang ke-8. Okay, semua itu mungkin pelajar kurang faham, tapi jika pelajar masuk kelas E3 yang ada subjek ini, jangan malu bertanya. Okay, orang kata malu bertanya sesat jalan. Okay, seterusnya tentang sistem pemarkahan esei. Okay, biasanya soalan esei yang terkini mempunyai 2 bahagian saja, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okay, dan kesemuanya akan membawa 25 markah. Soalan A boleh jadi sama ada 8, soalan B boleh jadi berapa? 17. Atau soalan A 12, soalan B 13. Jadi kombinasinya 25 sahaja. Okey, bagi soalan yang mempunyai angka ganjil ataupun markahnya ganjil, soalan ini bukan adanya penugasan. So dia ada bentuknya, sama ada pelajar perlu menulis kesimpulan ataupun cara penulisan yang sedikit berbeza daripada bentuk jawapan biasa. Okey, untuk perenggan pula biasanya membawa 2 markah atau 3 markah saja. Dan pelajar perlu perlu diingatkan untuk tidak menyerahkan isi jawapan saja. Sebab skema jawapan dia mesti ada isi dan uraian.
Jika tulis isi saja, kosong markah akan diberi untuk perenggan tersebut. Jadi, panjang untuk satu perenggan dianggarkan 4 hingga 6 baris saja. Tak perlu panjang sangat, tak perlu pendek sangat. Okey, pelajar. Okey. Jadi, teruskan kepada aspek kelemahan calon. Biasanya selepas belajar, selama berbulan-bulan, pelajar inginkan kejayaan yang cemerlang. Jadi, ini antara yang dikenal pasti masih berlaku lagi. So, jadikan ini sebagai amalan semua calon, iaitu tidak menjawab soalan ataupun jawapan tersusun. Maksudnya pelajar baca soalan, dia faham lain, bila dijawab, jadi apa yang ditulis itu tidak kena mengena dengan skema pemarkahan. Jadi di situlah kelemahan dia. Yang kedua ialah menguraikan isi yang sama, ini tidak boleh. Yang ketiga, menulis jawapan tanpa perenggan. Untuk soalan esei, diingatkan jawapan pelajar mesti dibezakan antara isi perenggan isi dengan perenggan isi yang lain dengan perenggan yang diasingkan. Ya. Okey. Yang keempat, kelemahan pelajar adalah huraian terlalu pendek ataupun panjang. Kalau terlalu panjang ni mungkin pelajar ni terlalu tahu. Jadi kalau pun tahu, tidak perlu menulis panjang sebab kamu akan kerugian masa. Bagi yang tulis pendek itu akan menyebabkan huraian kamu tidak jelas dan boleh menjejaskan pemberian markah. Kelemahan calon yang kelima ialah tak faham soalan. Dia dah baca soalan, tak tahu soalan itu nak apa. Itu masalah besar juga. Okey, kemudian dari segi isi jawapan yang tidak tepat. Isi sangat penting sebab isi mesti tepat. Dengan huraian tepat baru boleh diberi markah. Kalau pelajar tulis isi tepat, huraian tidak tepat, markahnya mungkin setengah saja daripada yang diperuntukkan. Tak dapat markah penuh lah maksudnya. Okay, kemudian dari segi kecuaian. Contohnya, menjawab soalan yang sama dalam satu kumpulan. Contohnya soalan nombor 2, 3. Okay, soalan esei nombor 2, 3. Perlu dijawab satu saja. Tapi pelajar suka sangat dengan soalan tu sebab dia tahu dia jawab dua-dua. Jadi ini faktor kecuaian. Di mana satu jawapan tidak akan diberi markah. Dan dia akan beri pada satu jawapan saja. Contohnya soalan nombor 2 saja. Nombor 3 dia tidak baca ataupun tidak diberi. Dan kelemahan yang terakhir sekali ialah tidak tahu nak jawab. Nak belajar berbulan-bulan, bila time exam tak boleh nak jawab. Ini memang masalah ya. Okey, jadi pada slide yang terakhir. Okey, slide terakhir hanyalah menjadi kata sebagai panduan untuk kamu terus berada di keenam, untuk terus berusaha supaya cita-cita kamu tercapai. Guru hanyalah pemudah cara atau pemimpin. Lebihnya terpulang kepada pelajar, kepada daya usaha kamu sendiri. Kemudian sekali ikhlas tentang menjadikan tersebut. Iaitu tiada kejayaan tanpa usaha. Memang kejayaan tak akan datang kalau kita duduk diam-diam saja tak ada usaha. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang belajar tingkat 6 ni tak ada benda yang senang kat dunia ni. Juga tak ada benda yang susah kat dunia ni. Tapi biasanya kita akan berhadapan dengan kesusahan dahulu sebelum kita merasa kesenangannya. Okey, seterusnya adalah langkah pertama adalah kejayaan seterusnya. Jadi kita kena bergerak, berhijrah. Setakat belajar tingkat 5, kita berhijrah kepada fasa pra-universiti. Masuk ke tingkat 6. Kemudian awak belajar di situ. Itu langkah pertama awak untuk kejayaan seterusnya, belajar di universiti dan mendapat kejayaan cemerlang sampai nanti. Kemudian satu lagi iaitu strategi fight conquer. Okey, maksudnya kita kena ada strategi nak belajar. Tingkatan ni agak berbeza dengan tingkatan 5. Jadi kena lebih usaha dan memahami strategi dengan betul. Kemudian kena fight, berusaha bersungguh-sungguh. Apa saja kesusahan, halangan kamu lawan, mengatasi semua itu. Akhirnya kamu akan berjaya bila kamu menguasai sesuatu bidang. Dan akhir sekali, daripada yang terakhir ialah now or never. Ini saya ambil daripada sekolah saya dulu. Sekolah tinggi pertumpahan. Now or never. Maksudnya kalau sekarang kamu tak buat, kamu tak ada peluang ni lagi. So jangan lepaskan peluang yang ada di depan kamu. Okay? So sekian saja daripada saya.
salam mesra. Mudah-mudahan kita akan jumpa di kelas yang datang, sama ada secara PDR ataupun secara physical. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.